Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wal afiyati abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallama nabiyyan wa rasula. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma aftah alaina futuhal arifin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, tuan-tuan, puan-puan, para jemaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, pertama-tama dan selamanya marilah kita manjat puja dan puji kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kerana Allah SWT dengan limpah kurnianya, taufik hidayahnya ke atas diri kita ini, dapatlah kita manfaatkan baki-baki hayat kita di dunia ini dengan melaksanakan ketaatan dan juga dalam usaha menyempurnakan kehambaan kita kepada Allah. InsyaAllah, mudah-mudahan kita doa dan kita panjatkan cita-cita kita agar nikmat ini berkekalan ke atas kita sehinggalah kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. InsyaAllah, sebelum kita mulakan pengajian kita, sama-sama kita mulakan pengajian kita ini dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Muka surat 16, tuan-tuan, pada bab ke-7. Babu fi sifatil mu'minina wa sifatul ulama. Babu fi sifatil mu'minin wa sifatil ulama, iaitu bab pada menceritakan sifat segala orang mukmin dan juga ulama. Wa qala akhbarana Ahmad bin Muhammad al-Qahtabi at-Tajir. Wa qala hadatsana Muhammad bin Ahmad bin Sauban. Wa qala hadatsana Muhammad bin Ismail as-Sa'i' as-Sa'igh. Wa qala hadatsana Abu Sullat al-Harawi. وقال حدثنا يوسف بن عطية عن قتادة عن حسن عن الحسن عن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي ولكن ما وقر في القلب وصدقه الفعل. Al-ilmu ilmun bil lisani wa ilmun bil qalbi. Fa amma ilmul qalbi fal ilmun nafi' wal ilmun lisani hujjatullahu 'ala bani Adam. Wa hada hadithi fi arba'i sufiyah an Imam Abu Naim radhiyallahu anhu an Dailami fi musnadihi wa Abu Bakar bin Ibnu Bardawai faqala ghairuhu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Mustannif radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'na bihi wa 'ulumihi fid dharain. Bab ke-7, iaitu bab pada menyatakan sifat orang beriman, orang-orang beriman. Kalau dalam bahasa Fatani, orang suka sebut pada menyatakan segala sifat orang beriman dan juga segala sifat ulama. Daripada Sayyidina Anas radhiyallahu ta'ala anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, iman itu bukanlah dengan berkeinginan ataupun bercita-cita bil tamani,
bitamani wala bitahalli, iaitu iman itu bukanlah suatu bentuk cita-cita ataupun hanya dakwa-dakwi sahaja, akan tetapi iman adalah apa yang berada di dalam hati dan amalan membenarkannya, iaitu segala amalan yang berbentuk keimanan. Ilmu ada dua, al-ilmu ilmani. Ilmu tu ada dua, iaitu ilmu yang mana ilmu adalah ilmu dengan lidah dan ilmu dengan hati. Ilmu hati adalah ilmu hati, al-ilmu qalbi fal ilmu nafi'. Ilmu yang hati itu ialah ilmu yang bermanfaat, wal ilmu lisani hujjatullah, ialah hujjah Allah Ta'ala ke atas Nabi Adam alaihi, ke atas Bani Adam alaihi salam, anak-anak ini umat manusia lah. Daripada Sayyidina Anas berkata, Rasulullah SAW bersabda, iman ialah bukan cita-cita atau dakwa-dakwi. Pasal iman ini, kalau kita tengok dalam pengertian iman, al-imanu tasdiqi bil qalbi, tasdiqi fil qalbi, membenarkannya dengan hati, wa taqriri bil lisani, iaitu mengikrarkan keimanan daripada hati itu dengan lidah. Kemudian wal amali bil jawarih au bil arkani, iaitu beramal dengan segala perkara yang ada kaitannya dengan keimanan, iaitu segala bentuk jawarih. Ini jawarih ini maksudnya ialah amalan luaran, berbentuk luaran, dan juga ataupun arkan ataupun segala rukun agama. Jadi bukanlah kata dalam seperti mana dalam Al-Quran Allah kata apa, mafhumnya ialah janganlah kamu mendakwa diri kamu seorang yang beriman selagi mana kamu belum diuji. Bahkan satu orang sahabat Nabi SAW pernah datang kepada Rasulullah SAW. Beliau berkata, sesungguhnya aku mencintaimu ya Rasulullah. Maka dia berkata kepada Rasulullah sebanyak 3 kali. Maka Rasulullah kata, adakah kamu benar mencintai aku? Ya, aku mencintaimu. Sabarlah, sungguhnya dugaan akan datang kepadamu sederas air mengalir. Mana iman itu disaksikan dengan istiqamah. Dengan istiqamah, apa bentuk ujian, apa bentuk cabaran, apa bentuk dugaan, bagaimana kita berinteraksi dengan ujian, dugaan, cabaran itu dengan keimanan. Bukan kita bercita-cita dengan keimanan itu mendapat sesuatu yang berbentuk duniawi. Ada dulu beberapa orang daripada kawan lah pernah cerita, ada orang dulu nak masuk Islam pasal nak dapatkan imbuhan daripada kerajaan, bulan-bulan nak ada bayaran, tapi semayang pun tak ada, rumah masih ada tokong lagi, rumah masih ada gambar-gambar yang tidak ada kaitan dengan Islam atau sembahan agama lain. Jadi maksudnya kadang-kadang kita merasakan, kadang-kadang orang yang Islam lama pun begitu juga. Dia bila dia rasa dia orang Islam, dia rasa dia patut dapat hak sesuatu dari Islam. Awak masuk Islam kenapa? Saya sekian-sekian nak dapat ni. Ataupun kita kata saya ni wajib dapat zakat ni, dia dapat. Dia memang ada bahagian daripada Islam, tapi itu bukan cita-cita kita. Patutnya bila dia jadi orang Islam, patutnya kita fikir apa yang patut kita sumbang pada agama, apa yang patut kita berikan pada agama. Para sahabat ridwanullah majma'in, kehidupan mereka itulah kehidupan yang agama. Mereka memberi kehidupan dia itu dengan bentuk agama suka, bukan dengan apa yang dia suka. Satu sahabat-sahabat ridwanullah majma'in, mereka boleh bagi apa saja pun untuk agama, hatta nyawa mereka melayang pun tak ada jadi masalah. Kerana mereka faham tujuan ni lah untuk meninggikan kalimah Islam. Tidak ada, sungguhnya Islam itu tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi daripada Islam. Al-Islamu a'la walam yu'la alaih.
Islam itu tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi. Ketinggian Islam itu dengan apa? Dengan pengorbanan, dengan air mata, dengan darah, dengan peluh, barulah merasai kenikmatan iman. Bukan dakwa-dakwi, kena sikit susah lah, leceh lah, dah bunuh diri, susah sikit bunuh diri, dia tak tahu dapat bunuh diri itu lagi susah, tu kan. Ini tadi saya ada dengar radio lah, radio kes orang bunuh diri kan. Daripada PKP ni jumlah orang bunuh diri itu meloncat naik tinggi, dan juga ada yang melibatkan beberapa orang Islam kan. Itu yang kita sedih lah. Sepatutnya kita berinteraksi dengan PKP itu dengan keimanan kan, interaksi. Besar mana tentang masalah kita, besar mana masalah kita. Buya Hamka pernah kata, dia kata besar mana ujian kamu, besar manakah ujian kamu jika dibandingkan dengan ujian Nabi Adam, yang mana sedang baginda enak-enak di syurga, tiba-tiba dikeluarkan, duduk tempat mewah tu, bukan kecil anak, tempat keluar daripada syurga, duduk kat dunia tak ada apa-apa, dan hebat manakah ujian kamu, adakah ujian kamu setanding ujian yang Allah beri kepada Nabi Nuh AS, yang mana dalam ramai-ramai manusia yang ikutnya, anak dan isteri tidak ikut dia. Bagaimana pedihnya tuan-tuan, kita ajak orang pada Islam tapi anak kita tak semayang, anak kita tak solat, bini kita tak solat. Bagaimana pedihnya. Kamu tak tanggung. Kadang-kadang kita fikir masalah kita paling besar, dan kita tak tahu masalah yang kalau buru-buru dalam mengambil tindakan tadi tanpa keimanan, di luar batas iman, dia tak tahu masalah yang lebih besar akan datang. Saya dulu ada satu orang, banyak orang lah terlibat dengan dadah kan. Saya tanya, apa sebab awak terlibat dengan dadah? Dia kata dia stres dengan masalah, jadi dia ambil dadah. Stres dengan masalah, mengambil dadah. Saya tanya, kenapa tak hadapi masalah tadi dengan keimanan? Awak Islam, kata. Patutnya Islam dah ada jalan keluar, tapi pada masa tu dia tidak datang kepada keimanan, maka dia jatuh ke lembah kehinaan. Saya tanya, awak ada masalah, awak ada masalah, satu masalah, contohlah satu masalah, bergaduh dengan orang rumah sebagainya, satu je masalah. Tapi bila awak terlibat dengan dadah, awak ada masalah satu lagi, iaitu masalah ketagihan. Sekarang awak ada dua masalah. Sepatutnya awak kena selesai satu masalah, tapi awak datang dua masalah. Yang satu masalah ni boleh selesai, pergi mahkamah, selesai dah. Masalah yang seterusnya ni, pergantungan, bagaimana? Itu masalah. Patutnya masalah ni bermasalah. Macam-macam masalah. Jadi Islam bukan hanya dakwa, saya ni orang beriman, kerana cocok jarum sikit dah mengelupar, susah sikit dah tak boleh nak menghadapi kesusahan, sehingga nak tukar agama dan sebagainya. Salahkan orang, salahkan pihak, semua salahkan, pasal dia dah menganggap diri dia paling betul. Dia menganggap diri, orang yang ego ni ialah kerana dia menganggap orang yang salah, itu je. Itulah orang ego. Walaupun dia tahu dia salah, tapi dia tak akan salahkan diri dia. Sebab dia akan usaha cuba menyalahkan golongan yang lain yang tak sependapat dengan dia. Akhirnya dia jatuh dalam kebinasaan diri sendiri. Jadi al-iman itu tasdik pada hati. Satu dalam pengertian iman itu ialah kita mengikrarkan apa yang kita yakini dalam hati kita. Satu belum mudah pengertian tu ialah al-imanu at-tasdiqi fi qalbi, iaitu iman itu membenarkan apa yang kita nak benarkan. Apa yang kita nak benarkan? Kita nak benarkan akan ketuhanan yang ada pada Allah. Pasal tu bila Nabi SAW datang kepada manusia, Nabi SAW akan memperkenalkan Allah tentang nikmat yang Allah beri. Macam mana nak kenal Allah? Pandanglah nikmat dia. Nak kenal Allah, baik kadang-kadang orang nak bentuk-bentuk dalam bentuk filsafah, untuk mengenang, untuk mengkaji Allah SWT itu dalam bentuk
falsafah satu benda yang sangat tinggilah. Tapi kalau kita nak mengenali Allah Ta'ala, mulakan dengan mengenali segala nikmat-nikmat yang Allah beri. So Allah kata inna Allah yuhibbu ayyathiru nikmatih. Allah SWT mencintai orang yang mana pada diri orang itu ada tanda nikmat Allah. Bila dia memandang nikmat yang Allah beri pada diri dia itu, dia memperagakan pakaian indah, untuk ke solat, untuk guna untuk ibadat, kereta yang selesa untuk beribadah, kesihatan yang elok untuk beribadah. Maka itu tanda-tanda nikmat yang Allah beri pada dia. Jadi nak mengenali Allah dengan nikmat tanda-tanda yang Allah beri pada kita. Tapi kalau orang itu sehat, tak semayang, baju cantik pun tak erti nak bersyukur, tak solat, kereta ada pun tak pergi, mana dia tidak memahami, dia tidak menikmati tanda-tanda nikmat yang Allah beri pada diri dia. Jadi untuk permulaan mengenali Allah dengan melalui nikmat yang Allah beri. Jadi bila diperkenalkan Allah kepada manusia, maka manusia akan rasa kebenaran tersebut, kehadiran Allah. Satu, Allah kata dalam Quran, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ila samai kaifa rufi'at wa ila jibali kaifa nusibat wa ila ardi kaifa sutihat. Sebenarnya Allah nak cerita, kalau kamu tak dapat lihat Allah, kamu boleh lihat Allah melalui ciptaannya. Afala yanzuru, tidak kamu melihat bagaimana dia meninggikan, afala yanzuruna ilal ibil, bagaimana kami menjadikan unta, bagaimana kami meninggikan langit. Siapa yang jadikan semua ni? Kalau kita lihat, oh ni langit, ini unta, ini gunung, setakat itu ialah pengetahuan kita. Tapi kalau kita dalam sikit, siapa jadikan langit ni? Takkan jadi sendiri, takkan jadi sendiri. Siapa pula jadikan unta ni? Unta ni beranak, anak ni sama macam unta, betul tak? Macam mana unta ni, dia tidur tapi mata terbuka, unta ni dia ada satu selaput dalam keluar. Dia kalau jalan, unta ni Allah Ta'ala jadikan dia satu binatang yang hebat. Ribut pasir pun dia jalan ni, mata terbuka, tapi mata dia tu ada macam ada satu selaput. Selaput yang tutup selaput tu, dia akan jalan. Hebat Allah. Dan mata dia tu, dia punya kelopak mata tu jadi macam wiper. Bila dia jalan, dia tutup, dia akan buka balik, tutup. Allah Akbar. Siapa jadikan semua? Jadi sendiri ke tuan-tuan? Ada remote ke? Ada bateri ke belakang dia? Allah. Jadi dengan alam ini kita melihat Allah. Alladzina yazkuruna Allah. Allah kata dalam Quran apa? Alladzina yazkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaru fi khalqis samawati wal ard. Dan sebelum tu Allah kata waqtilafil laili wan nahari, Allah kata dan pertukaran langit dan bintang ini la ayatil ulil albab, ada tanda-tanda kebesaran Allah kepada orang yang ada, kalau bahasa kasar, kepala otak lah kan. Kalau dalam bahasa lembutnya, ada akal fikiran. Jadi untuk mengenali Allah tu mesti dengan akal, sebab akal dia boleh mengenal. Kalau tak ada akal, tak kenal kan. 10 kali tanya awak ni siapa, tengok nyonyok kan, dia dah tak ada dah. 10 kali tanya kita, nama awak siapa, kakak siapa nama kau kan, apa ni, siapa nama kau, ada tanya balik. Sebab dia dah tak ada akal. Macam tu, akal dia dah lemah, tak boleh nak ingat. Jadi bila dah mengenali Allah, maka apa yang difahami melalui akal kita akan membenarkan hati. Hati tujuannya membenarkan. Hatinya tujuannya membenarkan. Masa tu bila Nabi Musa alaihi salam memperkenalkan Allah kepada Firaun tahu memang dia itu bukan Tuhan pun, kan? Satu, bila Firaun bila Nabi Musa bila Firaun tanya siapakah Allah, maka Nabi Musa kata apa? Allahu rabbukum wa rabbu abaukum. Nabi Musa kata apa? Allah itu Tuhan kamu dan Tuhan bapa-bapa kamu. Maksudnya di sini ialah Firaun ni keturunan dia ada yang beriman dengan Allah, ada keturunan dia yang beriman dengan
Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kenapa dia tak beriman? Dia tahu. Dan bila dia datang dakwah Nabi Musa alaihissalam, perubahan-perubahan berlaku. Dia nampak katak keluar daripada celah mana. Dia asyik terbuang air besar. Akhirnya Nabi Musa doakan, dia sembuh. Tapi dia dah ada akal, tetapi hati dia masih menolak. Hati dia masih ego untuk menerima kebenaran tersebut, walaupun kebenaran tu dah ada. Jadi tujuan hati ialah membenarkan apa yang difikirkan. Apa yang difikirkan. Maka bila hati itu benar penyaksiannya, dia tak duduk diam, maka mulutnya akan terpacur la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, iaitu risalah ketuhanan yang dibawa oleh Nabi SAW itu yang dibenarkan, dan juga membenarkan Nabi ini sebagai utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dia membenarkan Allah sekalipun tanpa membenarkan Nabi SAW sebagai utusan, maka iman ini tak sempurna. Bahkan belum beriman lagi, kerana dia belum beriman dengan orang, individu ataupun susuk tubuh yang memperkenalkan Allah pada diri dia. Faham tuan? Kita terima, saya ni contoh, saya ni percaya Allah ada, tapi saya tak percaya Nabi Muhammad tu Nabi. Macam mana? Tapi siapa pula cerita pasal Allah pada kamu? Adalah. Ada tak? Itu menipu lah jawapan dia. Betul tak? Menipu lah. Itu pun menipu. Tak mesti dia belajar ketuhanan pada Nabi, pasal hanya Nabi SAW saja yang menyampaikan ketuhanan. Tak salah saya, ada satu pensyarah kat UKM, dia ada buat satu tesis berkenaan dengan agama-agama budaya. Itu agama-agama yang ni lah, budaya ni maksudnya Hindu, Buddha, Tao, Kristian, Yahudi. Sebenarnya agama-agama ni juga dipanggil agama-agama langit. Ini hanya satu kajian, bukan satu benda yang muktamad. Tapi kalau ikutkan agama Nasrani dan agama yang dianugerahi oleh Yahudi, itu memang agama langit asalnya. Namun ada juga perbahasan seperti agama Hindu, agama Buddha. Antara alasannya yang saya boleh kecap daripada bacaan saya itu ialah tidak ada orang yang boleh menceritakan tentang adanya kehidupan selepas mati dan ganjaran, pahala itu, melainkan para Nabi yang menyampaikan. Kalau Nabi tak dihantar bagi kita tahu tak tuan di syurga neraka? Tak tahu. Takkan tahu. Dulu ada satu pensyarah dekat UPSI, Datuk Doktor Roslin. Dulu dia bagi tahu dekat Batu Kikir ni ada stesen kereta api, dia kata. Saya tanya macam mana Datuk tahu? Dulu ada satu orang tua dulu, dah lama duduk, dia tahu situ ada stesen kereta api. Kalau tuan-tuan pergi sana, tak nampak stesen kereta api dah. Betul tak? Saya lalu dengan rumah saya makan mi kari depan Masjid Rasah. Saya kata dengan rumah saya ni dulu kereta api ni, rumah saya tak jaya. Saya tanya tuan-tuan orang lama sini, depan Masjid Rasah tu ada kereta api tak? Ada kereta api tak dulu? Jalan kereta api kan? Kalau tak ada orang bagi tahu, kita tahu tak tuan? Ini kalau benda dunia pun orang pun tak boleh tahu. Akhirat, benda yang kekal abadi, syurga, neraka, kalau tidak ada Nabi yang bagi tahu, bagaimana? Satu, dalam agama Buddha ada satu perbahasan dipanggil nirvana. Bukan kumpulan nirvana tu kan, Kurt Cobain tu kan. Satu perbahasan dipanggil nirvana, iaitu kehidupan selepas mati. Cuma bila mereka memahami bahawa kehidupan selepas mati itu merupakan satu ganjaran dan juga suatu orang panggil apa, reward and punishment. Satu apa, reward ni apa, ganjaran, punishment ni satu apa, hukuman kan. Kalau dia ni baik kat sekarang ni, kehidupan selepas tu dia akan jadi orang yang baik. Kalau dia kata anjing-anjing dan babi ni adalah orang yang dahulu dia mati, dia buat jahat, dia mati, dia hidup semula jadi babi. Dia memahami kehidupan tu di dunia. Dia memahami kehidupan reward dan punishment tu ialah di dunia. Maknanya kalau dia satu orang raja, dia ni baik, maknanya dulu dia, kehidupan dia sebelum ni baik, kemudian dihidupkan balik jadi raja. Nampak tak konsep dia?
Konsep ni macam sama tapi salah. Sebab mereka memaham reward punishment tu ialah di dunia, kita tidak. Kita memahami reward dan punishment tu ialah kehidupan kekal abadi. Wal akhiratu khairu wa abqa. Kehidupan yang kekal abadi. Orang yang baik akan dibalas baik di mana, di negeri akhirat. Begitu juga orang yang sebaliknya. Maka pengertian tentang kerasulan itu disaksikan dalam kalimah syahadah. Allah kata amantu rasulu bima unzila ilaihi mir rabbih wal mu'minun. Allah telah berimanlah kepada seluruh nabi-nabi tentang apa yang Allah SWT berikan pengajaran kepada orang-orang yang beriman, iaitu tentang ketuhanan yang ada pada Allah. Ketuhanan yang ada pada Allah. Kalau Nabi tak cerita tentang ketauhidan, kita ini pun tak tahu sembah apa, tuan. Betul tak? Jadi dalam syahadah, takrir itu dengan asyhadu alla ilaha illallah, iaitu tidak ada Tuhan yang sebenarnya disembah melainkan Allah, wa anna Muhammadur Rasulullah, dan sungguhnya Muhammad itu adalah utusan yang menyampaikan kepada risalah kebenaran, iaitu tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam penyaksian tersebut dah saksi okey dah. Okey. Maka datang suatu perintah, iaitu perintah ataupun suatu beban, ataupun kita panggil suatu bentuk penjelasan dalam kehambaan. Kalau tidak ada itu, maka tidak menjelaskan kehambaan kita pada Allah. Saya ni orang beriman, dia semayang ke? Saya tak semayang, abang kata. Saya ni orang Islam. Dia orang puasa bang, bulan je puasa. Saya tak puasa. Nampak tak ada kontradik tak? Kontra di situ. Bagaimana dia mengaku dia orang beriman, ataupun bagaimana dia mengaku satu Islam, tetapi tidak ada penjelmaan Islam kepada diri dia. Saya polis, tunjuk kad kuasa, saya tak ada kad. Macam mana tuan? Percaya tak? Tiba-tiba orang masuk rumah saya daripada balai sekian-sekian, saya nak buat geledah. Okey, tunjuk bukti encik daripada mana? Saya tak ada bukti. Saya memang polis, ialah tunjuklah bukti, saya boleh bagi masuk. Bagilah saya waran ke ataupun kad kuasa ke, saya tak ada. Kita pun terima polis, bang ada orang menyamar jadi polis lah bang, tolong ambil ni. Betul tak? Jadi begitu orang Islam, bila dia tidak menyerlahkan keislaman dia atau membenarkan kebenaran dalam hatinya, maka dia masih Islam, tapi dia buat kemungkaran pada Allah. Dia melaksanakan kemungkaran. Jadi boleh tak kita katakan dia kita benar dalam keimanannya? Faham tak? Kita hanya boleh kata dia satu orang Islam, namun keimanan kita serah pada Allah. Satu dalam keimanan ini, dalam perkara, dalam benda dalaman ini tidak dijadikan hukum. Tidak dijadikan hukum. Satu orang dia niat nak ceraikan bini dia niat je tapi tak lafaz. Jadi tak cerai tak? Tak cerai. Tak cerai. Tapi kalau dia tak niat cerai pun, dia cakap cerai. Aku talak kau sekian-sekian. Dalam hati tak ada niat pun. Jatuh. Kan begitu juga apa yang cakap dalam hati. Dia tu dalam zaman Madinah ramai juga orang munafik. Tapi Nabi tak azab mereka, Nabi tak hukum mereka. Pasal mereka ni keimanan tu duduk dalam hati. Keimanan tu duduk dalam hati. Kalau Nabi tahu, bukan Nabi tak tahu. Cuma kalau nanti Nabi seksa mereka, nanti orang kafir akan ambil kesempatan. Mereka kata, tengok Muhammad ni, kau masuk Islam kau kena azab, tak masuk pun kau kena. Jadi nampak tak macam tu? Jadi orang munafik pada masa itu dipanggil munafik i'tiqad. Munafik dalam keiktikadan mereka pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila datang perintah tadi, itulah yang membenarkan keimanan solat. Orang munafik zaman Rasulullah, mereka semayang. Mereka semayang belakang Nabi, tuan. Bukan belakang Nabi. Mungkin 1-2 saf belakang Nabi lah. Tapi waktu terangnya waktu zuhur, asar, maghrib, subuh, isyak kat rumah. Bukan semayang kat rumah, tak semayang. Tapi sebab mereka takut sesuatu berlaku pada mereka, dari pangkat mereka, jawatan mereka, harta mereka, mereka lakon-lakon je lah. Satu, kita tak boleh mendakwa diri kita depan orang pun. Ya, saya ni orang beriman betul, saya dah betul beriman. Tak. Kita boleh, Allah tahu hati kita. Satu dalam apa tu,
dalam apa ni, dalam Al-Quran Allah kata apa, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Itu Allah kata dalam Quran, perkataan siapakah yang lebih baik daripada mereka yang menyeru manusia kepada Allah? Perkataan manakah yang lebih baik? Ada tak perkataan yang lebih baik daripada menyeru daripada Allah? Ada tak perkataan yang lebih baik pada tu selain daripada menyeru kepada Allah? Tak adalah. Kalau setengah ulama seperti Imam Ibn Katsir rahimahullah mengatakan bahawa wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah, ini maksudnya agama siapakah yang lebih baik, dalam segi beragama siapakah yang lebih baik perkataannya daripada mereka menyeru kepada Allah SWT wa amila shalihan, dan mereka melaksanakan kebaktian dengan bentuk amal soleh, dan mereka berkata wa qala innani minal muslimin, sesungguhnya aku ni orang Islam yang biasa saja. Jadi bentuk ketawadukan. Bukan gitu, aku ni orang beriman tapi tak ada buat pengorbanan, tak ada peluh, tak keluar, nangis pun tak pernah, ya aku ni orang beriman sungguh-sungguh. Tidak. Keimanan itu disaksikan dengan darah, dengan air mata, dengan tangisan, dengan peluh, kesusahan dalam melaksanakan perintah Allah. Dalam melaksanakan perintah Allah, bukan melaksanakan dalam bentuk mengejar cita-cita dunia. Dunia pasti akan larut pergi, tapi Allah kekal keadaan. Baik. Ilmu adalah ilmu dengan lidah. Itu ilmu itu terbagi dua, iaitu ilmu dengan lidah dan ilmu dengan hati. Ilmu dengan hati itu merupakan manfaat. Ilmu dengan hati iaitu ilmu berkaitan dengan ilmu dengan hati. Maksud ilmu yang berada al-ilmu fi sudur, wala bil ilmu dalam hati itu bermaksud ialah ilmu yang memberi petunjuk. Ilmu yang memberi petunjuk, kefahaman. Ilmu ni bukan saya baca itu baca maklumat je. Ilmu yang sebenar ialah ilmu yang dia faham dan dilaksanakan. Adapun ilmu yang dia tahu dan tapi tak melaksanakan, walaupun mereka tahu tentangnya, maka itu hanya tinggal maklumat saja, satu pemberitahuan saja. Aku tahu tu, buat bang semayang lah bang, aku tahu semayang, pergilah semayang, aku semayang lah. Dia hanya dapat maklumat saja. Ilmu yang sebenar itu, orang berilmu ialah mereka melaksanakan. Apa Quran kata apa, innamal yang Allah kata dalam Quran apa, innamal yakhsha illallah min ibadihil ulama, sesungguhnya orang yang yakhsha illallah, orang yang gerun pada Allah ialah min ibadihil ulama, daripada orang-orang yang berilmu, daripada orang-orang yang berilmu. Ilmu apa yang menyebabkan dia takut? Di sini ulama banyak bahas, iaitu mereka yang mengetahui segala ilmu kepada pengenalan pada Allah, gerun pada Allah. Gerun pada Allah ni, tuan-tuan, gerun pada Allah ataupun takut pada Allah bukan sampai kita meninggalkan Allah. Faham? Macam kita lah nampak rimau, takut tak? Kita lari, kita pergi ke rimau, kita lari kepada dia. Lari lah, siapa rimau, saya pun tak lari dia. Ada tegam, meninggal itu juga. Tapi kegerunan pada Allah itu sebenarnya tempat kembali kita pada Allah. Faham tuan? Dulu ni saya cerita sikit lah macam mana, apa yang dikatakan kegerunan itu, macam mana kegerunan itu menyebabkan kita kembali pada Allah. Melaka ni dia ada musuh kan dulu, zaman dulu Melaka dibuka tahun 1400, Parameswaram buka, lepas tu dapat ancaman kerana Parameswara pernah bunuh Temagi ni penguasa Temasek tu Singapura lah sekarang. Pernah ditakluk oleh Siam. Tak apa, ada hal Parameswara tikam ni kan, pergi buka Melaka. Dalam pada itu dapat ancaman daripada negeri Siam, yang terpaksa dia tak boleh nak buat apa. Terpaksa tiap tahun hantar ufti lah. Tahu ufti tu kan, yang pitis tu, sirih tu, yang bentuk bunga, duit tu kan, duit emas tu. Dapat tuan-tuan, tak payah kerja semua hidup kan. Duduk rumah petik contohlah. Tapi pada masa tu ialah negara Islam nak pergi Turki jauh, nak minta pertolongan Turki jauh. Pada masa tu
China ni, Shin ni ada satu negara Islam yang digeruni. Digeruni. Orang Thailand pun tak boleh buat apa, orang Siam lah macam tu. Maka Sultan macam tu, Sultan Mansur Shah hantar Hang Tuah lah. Hantar Hang Tuah pergi ke negara China. Zaman Sultan Mansur Shah, Sultan Iskandar Shah, Sultan Muzaffar Shah, Sultan Alauddin Riayat Shah pertama, Sultan Alauddin Riayat Shah kedua, Sultan Mansur Shah. 5 sultan. Tahun berapa Sultan Mansur Shah, lepas tu waktu Sultan Mahmud. Sultan Mahmud tu yang Portugis masuk 1511 habis. Bila masuk, bila China datang melawat Melaka je. Thailand, Siam tak berani datang lagi dah. Nampak tak? Kegerunan yang ada pada China tadi menyebabkan Melaka datang untuk mendapatkan bantuan daripada China, supaya Siam tak boleh mengalahkan dia. Begitu juga kita ni ada musuh dalam kehidupan kita. Kita ada nafsu kita yang menjadi musuh kita. Syaitan. Syaitan ni musuh kita yang nyata, tapi dua-dua ni, syaitan dan nafsu ni musuh yang dicintai. Musuh yang dicintai. Pasal hari-hari kita ikut cakap dia. Apa dia nak buat? Nak makan sedap makan. Makan berapa satu keluarga? 360. Apa bayar sedap pasal kira duit pap. Orang datang bang sedekah RM10 bang. Saya bagi RM5 je lah. Untuk Allah RM5. Pasal nafsu tak suka, dia bagi lah. Jadi aku bagi ni pun aku masoleh lah. Jadi ikhlas. Dia baiki. Itu syaitan dia. Jadi untuk lari daripada dua ni, larilah pada Allah. Mintalah pertolongan Allah. Fasta'iz billah. Mintalah pertolongan daripada Allah. Walaupun kita tahu memang kalau kegurunan, kita mengetahui dengan sifat-sifat Allah, yang sifat yang mana qahar, sifat qahar, sifat qahar yang ada pada Allah membuat kadang-kadang kita rasa putus asa. Tetapi pada siapa lagi kita nak lari? Nak lari pada siapa? Baik kembali pada Allah, lari pada Allah lah. Kerana Allah ada sifat yang jamal, sifat pengampun. Saya dulu satu lagu Raihan kan. Lagu Raihan, bukan lagu Raihan, lagu Nada Murni dulu lah, lagu Arkam tu. Dulu Pak Su saya ada simpan kaset-kaset Arkam. Lepas tu dia diubah suai lah nada bunyi dia tu. Ustaz Nazri tu kan, dia kata apa? Lagu dia apa? Wahai Tuhanku yang Esa, bila mengenangkan koharmu, rasa gerun di hatiku. Kohar Allah. Kalau Allah kata kita masuk neraka, siapa yang dapat tolong kita? Siapa dapat tolong kita? Tapi bila mengenangkan ghafarmu, terasa hati subur kembali. Itu sifat jamal, sifat ghafar, sifat pengampun. Jadi kembali pada Allah. Ini orang yang beriman ni, dia kembali pada Allah. Walaupun dia tahu Allah tu dengan sifat qaharnya itu menyebabkan gerun hati dia kerana memandang qahar Allah, ketegasan yang ada pada Allah, dengan sifat adil pada Allah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Itu sifat adil Allah. Adil Allah. Contoh Allah Ta'ala masuk dalam neraka tu pasal kalau dendam dengan orang tu. Allah tak pernah dendam dengan hamba-Nya. Kenapa? Apa faedah Allah dendam dengan hamba-Nya? Apa faedah Allah dendam? Tak ada faedah pun. Tapi kerana Allah adil, maka keadilan itu Allah tajallikan di akhirat. Walaupun kat dunia ni kita nampak macam orang ni bunuh 99 orang pun tak ada apa, duduk elok aja. Orang kafir tak sembah Allah pun dapat macam-macam. Kerana itu hanya tajalliat sifat Rahman Allah. Tapi di akhirat dia akan nampak keadilan Allah. Pada masa tu raja yang paling kaya pun tak boleh rasuah Allah Ta'ala. Jadi orang yang masuk syurga pula dengan rahmat dia, sifat jamal, rahmat Allah. Allah nak masukkan syurga siapa? Suka hati dia lah. Dengan rahmat masuk syurga, dengan rahmat Allah. Hatta Nabi pun kata aku masuk syurga pun dengan rahmat, dengan pilihan, dengan kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ilmu dengan hati itu yang bermanfaat, iaitu memahami konsep kehambaan dirinya kepada Allah, memahami konsep kehambaan diri daripada dalam dirinya sebagai hamba, maka baru dia memahami konsep ketuhanan yang ada pada Allah yang menyebabkan dia kembali pada Allah. Selepas dia memahami dirinya hamba,
selepas dia memahami dirinya sebagai hamba. Kita memang tak nampak Allah, jadi nak kaji Allah. Betul tak? Macam mana nak kaji Allah? Tak nampak. Tengoklah kehambaan dalam diri dulu. Lihatlah kedaifan, lihatlah kekurangan, lihatlah kelemahan dalam diri. Barulah kita lihat Allah yang maha perkasa, barulah nampak Allah yang maha kuat dan maha gagah. Selagi mana kita anggapan kita kuat, kita boleh buat, kita ni yakin apa diri awak pasti boleh buat, itu motivasi je. Tapi motivasi paling betul, ya Allah, aku dah usaha, ya Allah, tapi aku tahu kesemua itu adalah daripada Allah, kan? Kesemua itu daripada-Mu juga, Allah, bantulah aku. Itu motivasi yang paling besar. Untuk memahami ketuhanan yang ada pada Allah, mestilah memahami kehambaan dalam diri. Satu ulama sufi kata apa? Man arafa nafsah arafa rabbah. Barang siapa yang kenal diri, kenal dirinya maka kenal Allah. Kenal diri baru kenal Allah. Pasal dia kenal diri yang lemah, yang hamba, yang tak, aku ni tak ada dulu, Allah yang ada, kan? Habis tu nak buat apa? Kan? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu tujuan aku. Maka aku hamba, kena taat, wajib atas aku taat pada Allah. Yang mana dengan Allah yang bagi aku rezeki, yang bagi aku bagai-bagai. Takkan aku nak derhaka dengan Allah, takkan aku nak lawan tokeh pula. Kenalah taat. Tetapi memahami konsep kehambaan itu berbeza dengan konsep kehambaan kita sama manusia. Beza kan? Konsep kehambaan dengan manusia, konsep kehambaan pada Allah lain. Kalau konsep kehambaan kepada manusia ialah, kalau kita jadi hamba, sebenarnya orang tu mengambil manfaat pada kita. Betul? Kita bos, kan? Hamba. Kita bagi manfaat pada hamba tu dapat, kita ambil manfaat pada hamba tadi. Kita mengambil manfaat daripada kesetiaan dia. Tetapi kehambaan kita pada Allah tidak, iaitu Allah sedang memberi manfaatnya pada kita. Yang mana setiap kali kehambaan itu terlaksana, maka kita boleh berdoa lagi, boleh minta. Kalau kita dengan orang jadi hamba orang, boleh minta? Tak boleh. Tapi dengan Allah dia ada hubungan dua hala, kan? Kita beribadah menjadi hamba Allah, sebenarnya Allah nak bagi manfaat pada kita, bukan kita mengambil manfaat pada Allah. Bukan kita memberi manfaat pada Allah. Allah tak bagi manfaat. Allah tak dapat manfaat apa pada kita pun. Allah tak dapat manfaat pada kita. Kalau Allah mengambil manfaat pada kita, tercedera ketuhanan yang ada pada Allah. Kerana Allah menciptakan hambanya ada manfaat nak ambil. Jadi ada sifat naqais, sifat kelemahan pada Allah. Maka tanzihnya ialah Allah sedang memberi manfaat pada kita. Allah sedang memberi manfaat pada kita. Dan juga ilmu lidah adalah hujah Allah ke atas anak Adam, iaitu Al-Quran. Ilmu yang mana anak Adam baca Quran tadi itu, membaca ayat-ayat Allah itu, menjadi hujah Allah Ta'ala dalam menerangi jalan yang benar kepada dirinya sendiri, itu pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallah ta'ala alam. Nanti kita sambung balik pada hadis yang ke-8. Boleh faham, Tuan? Boleh faham, takut tak faham, saya soal sendiri pula, kan? Ada soalan, Tuan? Kalau tak ada soalan, kita tutup nanti kita dengan tasbih kifarah. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin.